Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Azali. Nombor kad matrik DT5116/2020. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tajuk Inna wa akhwatuha. Ini semua boleh buka muka surat 77. Inna wa akhwatuha. Ta'rifu. Ia huruf musyabbah bil fa'il. Ia merupakan huruf yang menyerupai fa'il. Wa hiya sittatu ahraf. Dan huruf inna wa akhwatuha ni ada 6. Iaitu yang pertama inna, anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'alla. Okey, kita teruskan lagi. Wa hukmuha annaha tadkhulu 'ala al-mubtada' wal khabar. Dan hukumnya ialah tadkhulu, memasukkan ke atasnya mubtada' dan khabar. Nak cakap ni dalam ayat inna wa akhwatuha ni mesti ada mubtada' dan khabar. Fatansabul awwal wa yusamma ismuha wa tarfa'ul akhar wa yusamma khabaruha. Dan isim dia iaitu mubtada' dia akan mansub dan khabar dia mestilah marfu'. Kita pergi kepada contoh al-amthilah. Contoh inna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qauluhu ta'ala Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallah. Inna tu huruf inna wa akhawatuha. Allah tu sebagai mubtada' dia, isim, dan ala kulli syai'in qadir sebagai khabar dia. Kita pergi lagi untuk contoh ka'anna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قالت كأنه هو. كأنه huruf inna wa akhawatuha. Hu tu dia punya isim, dan wa utina dan seterusnya sebagai khabar. Contoh lakinna pula. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ. Walakinna. Lakinna tu huruf inna wa akhawatuha. Az-zalimin sebagai isim, dan biayatillahi yajhadun khabar. Okey, contoh laita. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani. Laita huruf inna wa akhawatuha. Ni isim, kuntu turaba khabar. Dan yang terakhir sekali contoh la'alla. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. La'alla as-sa'ata qarib. La'alla huruf inna wa akhawatuha. As-sa'ata isim, qarib khabar. Itu saja daripada saya. Kita teruskan dengan tajuk seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang ma'ani huruf bagi inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha ini dia ada huruf-huruf khas dia. Walikulli harfu minha makna khas bih. Mislu, contoh saya bagi. Yang pertama inna dan wa anna. Inna dan wa anna ini kita gunakan untuk litaukid. Kita gunakan untuk penguat. Inna dan wa anna di sini bermaksud sesungguhnya. Mislu innal haqqa muntasarun. Sesungguhnya kebenaran itu akan menang. Bagi anna pula, araftu anna al-amala wasilatul rizki. Saya tahu sesungguhnya pekerjaan itu adalah punca rezeki. Yang kedua, ka'anna kita gunakan untuk litashbih. Ka'anna khalidan asadan. Seperti yang kita tahu, ni perumpamaan untuk litashbih, jadi tiada masalah. Yang ketiga, lakinna. Lakinna ni bermaksud tetapi. Mislu Umar ghaniya lakinnahu bakhilun. Umar kaya tetapi dia bakhil.
Seterusnya yang keempat, laita. Laita ni kita gunakan untuk litamni. Untuk fikiran angan-angan. Contohnya mislu laita syababa ya'udu yauman. Kalaulah kita kembali kepada masa muda lalu. Jadi ayat ini bermaksud fikiran angan-angan. Kita tak dapat kembali kepada masa muda lalu. Yang kelima, la'alla. La'alla ni bermaksud semoga. Kita gunakan untuk litarji, untuk berhajat. Mislu la'alla at-talibu najihun fil imtihani. Semoga pelajar berjaya di dalam peperiksaan. Di sini ada beberapa peringatan. Yujibu taqdim isim inna wa akhtuha wa ta'khir khabaruha. Kita harus dahulukan isim inna wa akhtuha dulu. Lepas tu barulah khabarnya. Contohnya inna ulia qadiman. Tetapi wa yajuz taqdim al-khabar idza kana zarfan aw jaran wa majruran. Mislu inna fi dari sadiqi inna huna rifaqan karaman. Kita harus mendahulukan khabar apabila ayat kita tu bermula dengan zaraf ataupun isim majruran. Itu saja daripada ana. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri sendiri. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah bahagian ana ialah thanian, iaitu wujubul kasrah hamzatul inna. Apa makna dhalik? Wujub kasrah hamzatul inna, iaitu wajib kasrah hamzah inna, laisa anna aw ghayraha. Okey, yajib kasrah hamzah inna fi mawadi' minha. Okey, wajib kasrah hamzah inna dalam ada 9 poin ni. Dalam 9 poin ni semuanya bila berketemu akan menjadi wajib. Wujub kasratul hamzah inna. Okey, al-awwal an taqa'a fi ibtida'il jumlah nahwu qalu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin fi suratul al-a'raf al-ayah 56. Ma makna dhalik? An taqa'a fi ibtida'il jumlah nahwu qalu ta'ala. Okey, maksudnya an taqa'a terletak pada awal jumlah, iaitu seperti dalam ayat suratul al-a'raf finahu qauluhu ta'ala inna rahmatah, di pada awal kalimah. Jadi bila berlakunya di situ pada awal kalimah fi ibtida'il jumlah, maka inna akan menjadi wujub kasrah, wajib kasrah. Okey, insya-Allah. Seterusnya thanian الثاني أن تقع في أول جملة صلة مثل القدر الذي إنه مجد. Terletak pada awal jumlah silah. Ma makna jumlah silah? Isim mausulah. Contohnya aqdar alladhi. Alladhi itu isim mausulah, iaitu kata penyambung. Alladhi, allati. Yang selain ini kata penyambung iaitu isim mausulah, dia akan dibaca innahu. Selepasnya akan dibaca innahu. Selepasnya sebelum inna ada jumlatul silah, maka dia akan dibaca dengan innahu, wujub kasrah inna. Okey, الثالث أن تقع في أول جملة جواب للقسم وفي خبرها اللام مثل والله إن العدل لمحبوب. Okey, ini poin ketiga ni menjelaskan bahawasanya apabila terletak pada awal, iaitu kata sumpah seperti wallah dan selainnya lah. Contoh jadi selepasnya ada jawab lil qasam, maka wujub kasrah inna akan berlaku. Selepasnya jawab lil qasam daripada awal dia, jadi innanya selepas itu akan menjadi kasrah. Okey, الرابع أن تقع في أول جملة محكية بالقول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله قلت إن محمدا حاضر. Okey, terletak pada awal jumlah mahkiyah bilqaulnahu ta'ala. Maksud an taqa fi awal jumlah mahkiyah, dia terletak pada awal jumlah mahkiyah, yakni jumlah mahkiyah ni macam bercerita, macam qala, macam itu jumlah mahkiyah. Qala yaqulu, ba'da dhalik, dia bila bertemunya dengan inna, maka dia akan menjadi wujub kasrah, dia akan jadi wujub wajib kasrah inna, laisa anna abdullah, laisa dia inni. Okey, sama dengan ni contoh yang kedua, qultu inna muhammadan. Dia qultu inna muhammadan. Okey, seterusnya al-khamis
InsyaAllah ana lajukan sikit. An taqa'a fi awal jumlah fi mawdi'il hal. Misal ji'tahu wa inni wathiq. Okey, di sini jelaskan ia terletak pada awal jumlah fi mawdi'il hal. Iaitu kalau antum tengok dekat ni, contoh dia ji'tahu wa inni wathiq fi 'adluhu wa minhu. Qal ni ji'tahu wa inni. Wa tu iaitu wawul haliyah. Bila adanya wawul haliyah, selepasnya automatik akan wujub kasrah inna. Okey, seperti mana ana cakap dia ini laisa anna, dia ini dia wajib selepas bertemu dengan maudhi'il hal, seperti dekat contoh ni wa inni. Dan seperti mana dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat al-khamis, a'udzu minasyaitonir rajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Kalau antum rujuk dekat surah ni, ada Allah sebut wa inna. Kenapa bukan wa anna? Kerana ada wawul haliyah. Di situ dia menyebabkan adanya hukum iaitu wujub kasrah, wajib kasrah inna. Okey, as-sadis an taqa'a ba'da fi'l min af'alul qulub wa qad 'ulliqa 'anil 'amal bisabab wujud lam fi khabaruh. Okey, itu contoh. Jadi kita jelaskan apa poin yang ke-6, iaitu antaqa'a ba'da fi'l. Dia terletak selepas fi'il af'alul qulub, iaitu perbuatan hati. Okey, di sini apa yang antum faham? Kita terus rujuk dekat contoh dia. Alimtu innal israf la turiqu ila al-faqir. Masa alimtu, aku mengetahui. Itu adalah af'alul qulub. Af'alul qulub yang lain contohnya macam dhanna, iaitu sangka. Itu antara af'alul qulub, itu antara perbuatan hati. Jadi dekat sini menjelaskan mengenai perbuatan hati. Alim tu, aku mengetahui innal asraf. Jadi selepas berlakunya af'alul qulub, selepasnya ada inna, dia auto jadi inna. Laisa anna, laisa. Okey. Seperti mana dalam surah Al-Munafiqun ayat pertama, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu ya'lam tu kata hati juga. Ya'lamu innaka, jadi dia jadi innaka. Okey. As-sami' idza waqa'at ba'du al-huruf min huruf al-istiftah misal ala wa amma. Okey, di sini jika terdapat selepas huruf istiftah. Huruf istiftah ni selalunya huruf permulaan. Contohnya ala wa amma. Dalam poin ketujuh dijelaskan huruf istiftah, iaitu ada dua, ala wa amma. Seperti dalam surah Al-Baqarah al-ayah 13. A'udzu minasyaitonir rajim. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Iaitu ala pada awal kalimahnya ala. Selepas huruf istiftah adanya huruf inna, iaitu bila adanya huruf inna diwajib kasrah. Okey. Dan seterusnya al-thaminah idza waqa'at ba'd al-hayth misal ijlis haythu innal amir jalis. Okey, di sini apabila dia terletak selepas hayth, iaitu haythu, inilah perkataan ijlis haythu. Okey, haythu iaitu dia mudhafah kepada jumlah. Okey, jadi dekat sini bila bertemu je hayth, maka inna tu dikena kasrah wajib. Tapi ada juga pendapat lain yang memberitahu bahawasanya benda ni ada kadang-kadang juga berlakunya anna, tapi dalam kitab ni dia menjelaskan bahawasanya bila bertemu selepas huruf hayth, maka huruf inna akan dibaca wujub kasrah. Okey. Wal akhir at-tasi' idza waqa'at khabaran an mubtada huwa ism adh-dhat. Okey. Apabila terletak pada khabar an mubtada, khabar kepada mubtada, huwa ism adh-dhat. Ism adh-dhat ni apa? Dia isim yang tak boleh tukar jadi fi'il. Contohnya asy-syajaratu innaha muthmiratun. Asy-syajaratu tu apa? Ismu dzat. Dia memang zat ni macam tu. Kita tak boleh tukar gabung-gabung. Contoh Muhammad, Muhammad innahu aqil. Muhammad, tu ismu dzat. Jadi yang innaha tu dia khabar kepada mubtada. Okey. Jadi asy-syajaratu selepasnya ismu dzat akan wujud kasratul hamzah. InsyaAllah setakat situ saja penjelasan ana.
هذا مني الحسنة من الله والسيئة مني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menyambung tajuk yang seterusnya ataupun bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian yang ketiga, yang mana bahagian ini menerangkan tentang wajibnya membaris atas hamzah pada inna. Wujubu fathu hamzah inna. Yajibu fathu hamzah inna idza wajaba an yu'awwilu ma ba'daha bimasdir marfu' atau mansub atau majrur. Yang mana wajib baris atas hamzah pada inna sekiranya perlu untuk menerangkan ayat berikutnya, yang mana ayat tersebut ialah masdar marfu', masdar yang di marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Terdapat 5 keadaan yang di mana wajib untuk hamzah berbaris atas. Yang pertama, antaqa'u fi mahalli rafi' fa'il nahwi qouli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna fa inna wa ma dakhala alaihi fi ta'wil masdar fa'il taqdiruhu awalam yukaffihim inzaluna. Yang mana jika terletak pada tempat rafi' fa'il, yang mana fa'il marfu', contoh dalam ayat awalam yakfihim anna, iaitu anna itu pelaku, iaitu fa'il. Ayat asal dia, ayat masdar dia awalam yakfihim inzaluna. Bermaksudnya inzaluna tu ialah masdarnya yang hendak diterangkan. Maka jika diletakkan inna padanya, inna itu hendaklah berbaris atas. Keadaan yang kedua, antaqa'u fi mahalli rafi' na'i fa'il mislu qouli ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa taqdir qala uhiya ilayya istima'u nafarun. Jika terletaknya pada tempat rafi' na'i fa'il pada ayat qul uhiya ilayya annahu istama'a itu merupakan na'i fa'il, maka ayat asal dia qala uhiya ilayya istima'u nafirun. Istima' itu merupakan masdar, iaitu ayat asal dia yang hendak diterangkan. Maka jika diletak inna padanya, maka hamzah inna itu berbaris atas. Yang ketiga, antaqa'u fi mahalli nasib maf'ul. Jika terletak pada nasab maf'ul, iaitu maf'ul yang hukumnya mansub. Contoh ayat dia alimtu annaka fazta fil imtihan wa taqdir alimtu fawzaka. Ayat asal dia alimtu fawzaka. Fawzaka tu maksud fawzaka tu merupakan masdar dia yang hendak diterangkan, iaitu fawzaka. Dan jika diletaknya inna, maka contoh ayat dia alimtu annaka fasta. Yang keempat, antaqa'u fi mahalli mubtada. Jika terletak pada tempat mubtada, contohnya minal khairi annaka tahtarimu walidayka wa taqdir minal khairi ihtiram walidayka. Okey, ayat masdar dia, iaitu ayat asal dia minal khairi ihtiram walidayka. Ihtiram merupakan masdar yang mana yang hendak diterangkan ihtiram. Jika diletaknya inna, maka ayat tersebut akan jadi minal khairi annaka tahtarimu walidayka. Annaka, disebabkan itu inna itu berbaris hamzahnya berbaris atas. Yang kelima, antaqa'u fi mahalli majrur. Jika terletak pada tempat majrur, contoh ayat dia ta'limtu min anna waliday marid wa taqdir ta'limtu min maridun waliday. Yang mana ayat asal dia merupakan ta'limtu min marid waliday. Di sini ayat masdar dia ialah marid, maridun, kata asalnya, dan yang hendak diterangkan adalah marid tersebut. Maka jika diletaknya inna, maka ia akan berbaris atas, iaitu anna, dan dia akan menjadi, ayatnya akan menjadi ta'allamtu min anna waliday marid. Okey, kesimpulannya, jika inna itu
diletakkan untuk menerangkan sesuatu masdar, tak kira lah masdar tersebut marfu' atau mansub atau majrur, maka ia akan berubah menjadi baris atas. Sekian daripada saya, insyaAllah akan disambung oleh sahabat saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung bahagian yang keempat. Rabi'an jawazul amrain, iaitu harus bagi kedua-duanya. Yajuz fatuhu hamzah inna wa kasruha fil mawadi'il atiyah. Harus memfathahkan hamzah inna ataupun mengkasrahkannya dalam keadaan-keadaan yang berikut. Yang pertama, idza waqa'at ba'da idza al-fajaiyah, iaitu jika terletak selepas daripada idza fajaiyah. Mithlu, contoh, istaiqadtu fa idza inna syamsa tala'ah. Aku bangun daripada tidur, kemudian nampak matahari naik. Jadi dia inna tu terletak selepas daripada faiza. Jadi boleh kita harus untuk kita inna ataupun membariskan fathah anna. Terusnya, nombor 2, taqa'a jawaban liqasam walaysa fi khabaruha al-lam. Terletak selepas jawab qasam dan tidak ada pada khabarnya al-lam, lam. Iaitu jawab sumpah yang selepasnya tak ada lam. Contoh ayat mislu uqsimu innadh-dhalima halak. Aku bersumpah sesungguhnya orang yang zalim itu binasa. Maka jawab sumpah ni inna tu boleh inna kasrah ataupun anna fathah. Yang ketiga, antaqa'a inna ba'da fa al-jaza, iaitu apabila terletak kalimat inna selepas daripada fa'ul jaza. Mislu, contoh ayat, man yazuruni fa innahu mukram. Siapa yang menziarahi aku, maka dia dimuliakan. Fa innahu itu terletak inna itu terletak selepas daripada fa'ul jaza. Jadi boleh harus untuk kita memfathahkan inna, hamzah inna ataupun mengkasrahkan. Fa innahu boleh, fa annahu boleh. Sekian itu saja daripada kumpulan kami Inna wa akhtuha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.